Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada sidang penonton, followers page AQSP, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, baik. Yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Yang sedang menyaksikan live ini pada petang ini, okey, boleh sama-sama tekan button share dan sharekan live kita pada petang ni kepada kawan-kawan kita yang lain yang tak berkesempatan untuk melihat live pada petang ni. Okey. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk, dialu-alukan untuk tekan like. Tekan like banyak-banyak. Okey, dan share live kita kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah moga-moga dengan share kita itu kita dapat menyebarkan kebaikan kepada orang lain juga. Selamat petang saya ucapkan kepada yang baru masuk. Jadi petang-petang ni sambil kita santai-santai, hari ni hari Jumaat kan, sambil kita santai-santai, sambil-sambil tu kita boleh mendengar ataupun membaca Al-Quran bersama-sama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang baru hadir ataupun yang sedang menyaksikan live ni, okay, boleh sama-sama share, boleh sama-sama like ataupun boleh utarakan komen jika ada sebarang persoalan ataupun apa-apa. Okay. Boleh komen, boleh share dan boleh like. Waalaikumsalam Puan Zalnora. Waalaikumsalam Puan. Jadi insya-Allah minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam live pada petang ni, ya, sama-sama kita share live ni kepada kawan-kawan kita yang lain. Baik, insya-Allah kita buka sesi live kita pada petang ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, bersyukur kita ke Hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita masih dapat bernafas di atas muka bumi ini, dan dengan limpah kurnianya juga kita sama-sama dapat
menikmati ataupun menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Ya, alhamdulillah. Baik. Okay, bagi yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Okay, bagi yang baru masuk, selamat datang. Selamat petang. Okay, bagi siapa-siapa yang sedang menyaksikan live ini, boleh tekan share dan sharekan majlis ilmu kita pada petang ni kepada kawan-kawan kita yang lain. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang baru hadir. Okay, Waalaikumsalam Puan Siti Fatimah. Okay, Waalaikumsalam Puan Siti Fatimah. Okay, terima kasih Puan Zanora kerana sharekan kita punya live. Okay, baik. Sama-sama yang lain pun minta jasa baik tolong sharekan live ni supaya kita dapat ajak lagi ramai. Kita dapat ajak lagi ramai kawan-kawan kita datang untuk memeriahkan majlis ilmu kita pada petang ni. Walaupun kita dalam alam maya, walaupun majlis ilmu kita berjalan dalam alam maya, tak menjadi masalah, tak apa. Okay, bila kita share, mungkin satu Malaysia ataupun satu dunia boleh tengok kita punya live ni. Jadi sama-sama dapat kongsi ilmu, dapat berada dalam majlis ilmu. Okey. Okey. Okey, boleh like, boleh bagi love. Okey, boleh komen kalau ada apa-apa, boleh komen. Okey. Semoga kita dapat meriahkan lagi majlis ilmu pada petang ini. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, menuntut ilmu ini adalah kefarduan bagi setiap Muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. Jadi setiap daripada kita yang Muslim diberi kefarduan supaya menuntut ilmu. Jadi moga-moga live kita pada petang ni ataupun majlis ilmu kita pada petang ni dapat memberi manfaat sedikit kepada orang ramai. Sabda Nabi SAW yang mana barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya ke syurga. Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. Jadi apabila berada dalam majlis ilmu, antara fadilat berada dalam majlis ilmu adalah kita akan sentiasa diliputi dengan rahmat Allah. Okay, dan akan dinaungi oleh para malaikat sepanjang kita berada dalam majlis ilmu. Walaupun kita tertidur sekalipun, kita tak dengar apa yang disampaikan, tapi kita berada dalam majlis ilmu. Jadi insya-Allah rahmat Allah dan naungan malaikat tu ada bersama kita. Jadi minta jasa baik, ramai-ramai sharekan live ni, supaya lebih ramai lagi yang akan dapat manfaatnya. Okey. Pada petang ni sambil-sambil kita santai-santai,
minum-minum kopi ke. Okay, boleh tengok live ni, boleh sama-sama ikut, boleh sama-sama dengar, sama-sama kita mengaji. Okay, hari ni bersama saya lagi Ustazah Syafiqah. Okay, hari ni saya berada di mana ni? Okay, kalau tengok belakang ni, ladang teh ke, banjaran ke pun saya pun tak pasti ni kat mana saya duduk ni. Tapi sini sejuk ni. Okay, saya berada di tempat yang sejuk sekarang. Okay, baik. InsyaAllah pada petang ini saya akan membahaskan ayat ke-9 surah Al-Baqarah, yang mana sepatutnya ayat ke-9 ini adalah pada sesi tengah hari tadi, tapi kita ada sedikit masalah teknikal. Jadi pada petang ni saya akan ulang kembali ayat yang ke-9. Okey, kita akan bahas semula ayat yang ke-9 surah Al-Baqarah. Okey, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan buka Al-Quran muka surat yang ketiga. Okey, ayat ke-9 surah Al-Baqarah ni ada pada maafkan saya. Ayat ke-9 surah Al-Baqarah ini ada pada muka surat ketiga dalam Al-Quran. Okey, boleh like, boleh share kan banyak-banyak live ni, okay, supaya ramai lagi yang boleh tengok. Sebentar ya tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sementara saya tengah buka ayat ni, sementara saya tengah ni. Okay, yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Okay, boleh sama-sama share. Okay, tidak lupa juga saya ucapkan salam Jumaat, salam penghulu segala hari. Okay, yang mana kita tahu hari Jumaat mempunyai banyak kelebihannya, yang mana kita boleh amalkan beberapa amalan pada hari Jumaat. Antaranya banyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Moga-moga dengan selawat itu kita akan mendapat syafaatnya di akhirat kelak, insya-Allah. Okey, baik. Okay, sebentar. Okay, Waalaikumsalam Puan Halimah. Okey, insya-Allah kita akan mulakan perbahasan ayat yang ke-9. Jadi kalau sepanjang perbahasan nanti ada apa-apa soalan, boleh utarakan di komen. Okey. Boleh utarakan di komen, yang mana saya boleh jawab, saya mampu jawab, saya akan jawab. Okey, mohon sharekan kita punya majlis ilmu ni pada kawan-kawan kita. Okey, semoga sama-sama akan dapat manfaat. Okey, baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan.
Ayat yang ke-9 surah Al-Baqarah berada di muka surat yang ketiga di dalam Al-Quran. Okey, jadi saya akan bacakan ayat yang ke-9 ini terlebih dahulu. Ya, sebanyak 2 kali insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di rumah boleh sama-sama ikut. Okey, kita baca pelan-pelan. Tak perlu laju-laju. Biar lambat asal selamat. Okey. Biar lambat, janji kita baca dengan tajwid yang betul, makhraj yang betul. Okay, kita tak mau laju-laju, tapi bacaan kita tunggang langgang. Okey, InsyaAllah saya akan mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sama-sama ikut. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Baik, kita berhenti di sini. Potongan yang pertama. Okay, sekali lagi saya ulang. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Baik, potongan yang kedua. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Baik, sekali lagi potongan yang kedua. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan. Maafkan saya lupa nak tanya, suara saya jelas kan? Okey, jelaskah suara saya? Okey, kalau tak jelas boleh bagi tahu dekat komen. Okey. Takut-takut nanti dah cakap lama tapi suara tak dengar. Okey, saya harap suara saya jelas. Okey, baik. Okey, insya-Allah kita akan mulakan perbahasan tentang tajwid. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Kalau yang ada Al-Quran di rumah, okey, boleh buka Al-Quran untuk tengok. Okey, untuk tengok macam mana rupa ejaan pada setiap kalimah tu. Kerana dalam ni dia lain sikit. Okay. Gambar yang kat sini dia lain sikit. Jadi kalau siapa-siapa yang ada Al-Quran Rustam Osmani, okey, boleh buka. Okey, tengok ayat yang ke-9. Okey, waalaikumsalam Puan Halimatun. Okey, alhamdulillah suara saya jelas ha? Okey, baik. Okey, kita pergi kepada potongan yang pertama. Okey, di sini terjadinya hukum mad asli yang mana kita akan baca dia 2 harakat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok Al-Quran, okay, dia ada alif kecil dekat atas tu. Dia ada alif kecil selepas huruf kha. Yang alif kecil tu adalah huruf mad. Jadi huruf mad sebelumnya huruf mad alif sebelumnya berbaris atas, jadi terjadinya hukum mad asli. Maka kita akan baca dia dengan 2 harakat. Yukha. Okay.
huruf kha. Okey, huruf kha. Okey, jaga-jaga makhraj yang datang daripada kerongkong jangan tertukar dengan huruf qaf. Yuqa. Okey, huruf kha di kerongkong. Yukha. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, seterusnya. Di'u. Di'u. Okey, di sini juga terjadinya hukum mad asli. Yang mana kita akan baca dia dengan dua harakat. Okey. Huruf waw mad dan sebelumnya berbaris depan menepati syarat mad asli, maka kita akan baca dia dengan dua harakat. Okay, jadi saya akan bacakan daripada awal. Yukhadi'u. Yukhadi'u. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan? Baik, seterusnya. Nallaha. Nallaha. Okey, di sini kita jumpa, okey, ini kalimah Allah. Okey, ataupun kita panggil dia lafzul jalalah. Okey, lafzul jalalah. Lafzul jalalah ada dua cara nak baca. Yes. Sama ada kita baca dia dengan tebal ataupun kita baca dia dengan nipis. Okey, bila masa kita nak baca dia tebal, kita akan baca dia tebal apabila huruf sebelum kalimah Allah itu berbaris atas ataupun berbaris hadapan. Dan bila mana kalimah Allah ini dibaca nipis adalah bila huruf sebelum kalimah Allah ini berbaris bawah. Okay, jadi di sini huruf sebelum kalimah Allah adalah berbaris atas, jadi kita perlu bacakan kalimah Allah ini dengan tebal. Nallaha. Nallaha. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, baik. Okey, seterusnya. Wallazi. Walla. Okay, walla. Yang mana huruf waw berbaris atas ini akan terus masuk ke dalam lam yang bersabdu. Huruf waw akan terus masuk ke dalam lam yang bersabdu. Okey, kenapa? Kenapa? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini ada alif lam. Kita jumpa alif lam. Jadi ini adalah alif lam apa? Kita ada dua, alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiah. Okey, jadi di sini adalah alif lam syamsiah. Okey, bila alif lam syamsiah, tanda-tandanya adalah lam yang datang selepas hamzah wasal itu adalah lam yang kosong, lam yang tidak bertanda sukun. Seperti kalau kita ambil contoh, kalau alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah lamnya bertanda sukun. Sebagai contoh dalam Al-Fatihah, alhamdu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok Al-Quran, lam tu ada tanda sukun. Itu adalah alif lam qamariyah. Tapi di sini lamnya kosong. Okey, lamnya kosong. Dan huruf selepas lam itu adalah huruf yang bersabdu. Okey. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, okay, tak nampak kan lam kosong dia. Okay, sebenarnya kalimah ni kalau saya pecahkan, asalnya adalah ejaannya adalah alif hamzah wasal, lam yang kosong, kemudian lam yang bersabdu. Okey, tetapi lam tu, satu lam dibuang untuk memudahkan bacaan. Jadi terjadilah ejaan seperti ini, alif hamzah wasal, lam yang bersabdu. Asalnya ada lam kosong tu, tapi digabungkan, maka jadilah begini. Jadi cara bacanya adalah walla. Okey, waw ni terus masuk ke dalam huruf sabdu. Walla. Okey, jelas? Baik, seterusnya vi. Okey, di sini terjadinya hukum mad asli, yang mana kita akan baca dia dengan dua harakat. Okey. Dan okey, berhati-hati di sini. Di sini huruf zal jangan samakan dengan huruf zai. Huruf zal perlu dikeluarkan lidah. Okey, perlu dikeluarkan lidah antara gigi atas dengan gigi bawah. Wallazi.
Jangan jadi wallazi. Okey, salah. Baca dengan huruf zal. Keluarkan lidah. Wallazi. Okey, boleh? Baik. Wallazina. Okey, baik. Seterusnya. Amanu. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di dalam Al-Quran, ejaannya adalah hamzah. Huruf hamzah bertemu dengan huruf mad alif. Jadi di situ terjadinya hukum mad badal. Okey, di situ terjadinya hukum mad badal yang mana kita akan baca dia dengan kadar 2 harakat. Baik. Manu. Okey, di sini juga terjadinya hukum mad asli yang mana kita akan baca dia dengan kadar 2 harakat. Okey, dan sebelah huruf waw ini adalah, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok Quran, dia ada huruf alif, kemudian dia ada tanda bulat kecil kat atas tu. Ini adalah kita nama dia alif ziyadah. Okay, nama dia alif ziyadah. Yang mana alif ziyadah ini hanya berfungsi pada tulisan, bukan pada bacaan. Okay, bila kita baca, kita abaikan je dia. Dia hanya tambahan di situ. Jadi kalimah ni sekiranya nak baca amanu, baca macam biasa, amanu. Okay, alif ni tidak akan dibunyikan, tidak akan dipakai. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, selesai potongan yang pertama. Saya akan bacakan semula daripada awal. Yukhadi'una Allaha wallazina amanu. Okey, boleh? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okay, sekiranya ada soalan, boleh utarakan di komen. Okey, baik. Kalau ada yang baru masuk, sekiranya ada yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Okay, boleh sama-sama sharekan live ini. Semoga lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat. Okey, baik, kita sambung potongan yang kedua. Wama. Okey, di sini terjadinya mad asli juga. Huruf mad alif sebelumnya baris atas, jadi dibaca dengan 2 harakat. Wama. Baik. Yakhda'u. Okey, juga mad asli dibaca dengan 2 harakat. Wama yakhda'una. Okey. Baik. Seterusnya, illa anfusahum. Sekali lagi, illa anfusahum. Baik. Huruf mad alif di atasnya ada tanda misai ataupun tanda panjang kita panggil. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka Quran, okay, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak huruf mad alif itu di atasnya ada tanda misai. Ni ada tanda misai. Oh, tak. Okey, tak keluar pula lukisan misai tu, tak apa. Okey, kalau tengok ada tanda macam misai. Ataupun macam saya panggil macam tanda ulat. Tanda misai ke ulat ke, ikutlah nak panggil apa, itu nama dia tanda panjang. Yang mana bila nampak tanda tu, maksudnya kita akan baca lebih daripada 2 harakat. Okay, jadi di sini huruf mad alif ada tanda panjang bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah. Yang mana huruf mad alif yang ada tanda panjang tu berada di kalimah yang pertama, iaitu illa, dan berjumpa dengan huruf hamzah anfusahum di kalimah yang kedua. Okay, jadi terjadinya di situ hukum mad jaiz munfasil.
Okay, mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil akan dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Illa anfusahum. Okey. Jelas tuan-tuan dan puan-puan? Baik, seterusnya. Anfu. Okey, baik. Di sini di sini kita jumpa nun mati. Nampak di sini nun mati bertemu dengan huruf fa. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Maka terjadinya hukum apa di sini? Terjadinya hukum ikhfa hakiki. Yang mana ikhfa hakiki kita akan baca dia dengan menyamarkan bunyi nun mati ini ke dalam huruf ikhfa. Okey. Anfu. Dengung menyamarkan bacaan berserta dengung 2 harakat. Anfu. Boleh? Anfu. Baik. Anfusahum wa hum wa. Okay. Di sini baik, mim mati bertemu dengan waw. Mim mati bertemu dengan waw. Baik. Di dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan dan puan-puan buka Al-Quran, mim mati ini ada tanda sukun, ada tanda mati di atas. Okey, tanda mati yang jelas di atas huruf mim bertemu dengan huruf waw, maka terjadinya hukum izhar syafawi. Jadi izhar syafawi, mim mati akan dibaca dengan jelas tanpa dengung. Hum wa. Boleh? Okey. Seterusnya, wa ma. Okay, di sini terjadinya, kalau jumpa macam ni, maka terjadinya hukum mad asli, perlu dibaca dengan 2 harakat. Wa ma. Baik. Okey, seterusnya, yash'urun. Di sini terjadinya mad arid disukun kerana kita memberhentikan bacaan di sini. Sekiranya kita nak menyambungkan bacaan, sebagai contoh kita nak sambung ayat ke-9, kita nak sambung ke ayat ke-10, maka bacaan akan disambung. Jadi di situ tak terjadinya mad arid disukun, maka dia akan jadi mad asli. Yash'uruna. Sambung ke ayat 10. Jadi tak jadi mad asli, tapi di sini kita berhenti. Jadi apabila kita berhenti bacaan, maka akan jadi hukum mad arid disukun, yang mana kadar bacaannya adalah sama ada 2 atau 4 atau 6 harakat. Okay, bergantung kepada kemampuan masing-masing. Kalau yang nafas pendek boleh baca 2 harakat saja, ataupun kalau yang nafas panjang sikit boleh upgrade baca 4 harakat. Okay, kalau yang lebih banyak lagi nafas, okey, boleh baca dengan 6 harakat. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan? Mad arid disukun hanya 2 atau 4 atau 6 harakat sahaja. Okey, jangan pi taram sampai 7, 8, 9, 10, tak ada. Okey. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya. Okey, baik. Okey, saya minta jasa baik siapa-siapa yang sedang menyaksikan live ni. Okey, boleh sama-sama share, boleh sama-sama like live ni. Okey, sharekan kepada kawan-kawan kita yang lain. Okey, semoga mereka pun dapat tahu apa yang
kita belajar pada petang ni. Okey. Perkara yang baik kita kena sama-sama kongsi. Perkara yang baik sahaja kita kongsi. Okey, perkara-perkara yang buruk yang boleh membawa kepada dosa, simpan seorang-seorang, biar kita dengan Allah saja tahu. Yang baik, perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada orang lain, sama-sama kita sebarkan. Okey, insya-Allah. Okey, baik, saya akan bacakan lagi sekali daripada awal. Okey, saya akan bacakan lagi sekali daripada awal. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Sekali lagi. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Baik, potongan yang kedua. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sama-sama Puan Ramlah. Okey, yang baru masuk ataupun yang dah menyaksikan live ni dari awal, boleh sharekan live ni jika ada manfaat. Boleh share. Sekiranya ada manfaat, boleh sama-sama sharekan kepada kawan-kawan kita yang lain. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah telah selesai kita membahas tajwid pada ayat yang ke-9 surah Al-Baqarah. Jadi moga-moga perkongsian yang tak seberapa pada petang ni dia dapat memberikan manfaat yang besar kepada kita dan juga kepada orang lain. Jadi macam mana kita nak bagi manfaat kepada orang lain? Dengan cara kita like dan sharekan live ni kepada kawan-kawan kita yang lain yang tak berkesempatan untuk melihat live kita pada petang ni. Jadi saya rasa sampai di sini dahulu sesi kita untuk petang ni. Mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana. Semuanya daripada kelemahan diri saya sendiri, dan segala yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.